Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, dah bersedia dengan buku aktiviti Hafizah, Umar, Zaim, Nasuha, Akid, Adam Kalish. Dah buka buku aktiviti? Siapa nak baca doa pagi ni? Ya. Okey, Akid baca doa, orang lain tak ada tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Arhamar Rahimin. Arhamar Rahimin. Arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Jadi hari ini kita sambung pelajaran kita iaitu membina perenggan. Apa dia perenggan? Siapa yang tahu lagi? Ingat apa dia perenggan? Dalam satu perenggan mestilah ada 3 ayat atau lebih. Okey. Sebelum ni kita dah buat latihan menulis. Tahniah Ustazah ucapkan kepada murid yang berjaya siapkan tulisan dengan bagus. Ramai yang tak atar. Tak siap ke, tak buat ke, tak tahulah Ustazah. Supaya Ustazah royak seumur dah, kamu buat, kamu yang dapat. Ustazah tak rugi apa-apa. Cikgu tak rugi apa-apa. Yang rugi adalah mereka yang tak buat tu. Okey. Hari ni kita tengok tulis perenggan dalam buku aktiviti muka surat 33. Kalau tak nampak dekat skrin, boleh buka buku buku aktiviti kamu lah, sama je. Tulis perenggan arahan dia. Maknanya mesti ada 3 ayat atau lebih. Tajuknya jadikan kebiasaan. Apa dia kebiasaan? Jadikan kebiasaan. Maknanya hak kita biasa buat lah. Hak kita duk buat seumur. Contohnya bangun pagi, mandi, gosok gigi. Tu hak kita biasa buat. Lepas tu solat subuh. Jadi yang dalam buku ni jadikan kebiasaan ni adalah dalam suasana di sekolah. Jadikan kebiasaan ni tabiat kita di sekolah. Okey, tengok gambar 1. Dia bagi 2 frasa. Dan kembangkan jadi perenggan. Jadi satu perenggan. Jadinya dia bagi 2 frasa, kita bina 2 ayat. Jadi kita tambah lagi 1 ayat untuk jadikan 3 ayat atau lebih. Sebab untuk satu perenggan dia mesti ada 3 ayat atau lebih. Kalau 1 ayat dia tak panggil perenggan lah, dia panggil ayat je. Okey, dia bagi tengok yang pertama contoh tu. Dia bagi frasa balik ke kelas.
Dan dia bagi frasa bersihkan tapak kasut. Tengok gambar. Suasananya dia lepas waktu pendidikan jasmani, dia nak balik ke kelas. Sebelum tu dia bersihkan tapak kasut. Sebab melekat kat tapak kasut masa kita di padang, biasanya rumput lah, betul? Lama dah kita tak pergi buat pendidikan jasmani atau aktiviti di padang sekolah. Sebab kita lama dah tak sekolah ni. Okey, kebiasaan. Dia buat ayat untuk perenggan pertama, waktu pendidikan jasmani telah tamat. Seha dan rakan-rakannya balik ke kelas. Seha dan rakan-rakannya balik ke kelas. Sebelum memasuki kelas, mereka membersihkan tapak kasut masing-masing. Dia tambah ayat yang depan tu. Ayat pertama dia tambah, waktu pendidikan jasmani telah tamat. Lepas tu dia barulah masukkan ayat yang menggunakan frasa yang dia beri. Yang pertama iaitu, Seha dan rakan-rakannya balik ke kelas. Dan ayat 2 yang menggunakan frasa 2, sebelum memasuki kelas, mereka membersihkan tapak kasut masing-masing. Okey, kita tengok gambar 2. Gambar 2, Seha tengah buat apa tu? Mengasah pensel. Bagus, Umar, mengasah pensel. Ustazah nak cerita satu cerita. Pertama kali Ustazah mengajar, pengalaman Ustazah mengajar di Kelantan, sebab sebelum ni Ustazah mengajar di Pahang. Jadi Ustazah ikut suami mengajar di Kelantan. Ada seorang murid, dia mari dekat Ustazah. Dia royak, cikgu, kita nak gorek. Ustazah kejut, kenapa dia gorek? Gorek? Awak sebut tak perkataan tu? Saya pernah. Apa? Orang Kelantan guna perkataan gorek. Perkataan bahasa Melayu dia apa dia? Mengasah pensel. Tapi orang Kelantan panggil gorek. Okey? Dia bagi frasa mengasah pensel. Dan frasa 2 dia bagi bekas khas. Tengok, Seha bagus dia. Dia ada bekas untuk bubuh gapo dia? Bekas dia buat tu untuk gapo tu? Bubuh? Untuk mengasah pensel. Dia mengasah pensel guna pengasah pensel. Tapi bekas khas tu dia guna untuk bubuh Habuk. Sisa asah pensel dia tu lah, habuk dia tu, dia bubuh dalam bekas khas yang dia buat. Lepas tu dia bubuh dalam meja dia tak tabur koksi. Dia tak asah dalam meja dia. Barulah tak ada sampah dalam meja dia. Kalau dalam kelas kita, Ustazah pernah tengok Zaim ada kan? Betul tak Zaim? Dalam meja. Zaim ada bekas dia, bekas khas. Orang lain Ustazah tak nampak lagi. Sebab kita pun sekolah mentar je kan. Jadi lepas kita cuti, kita naik sekolah, perkara ni mungkin kamu boleh buat untuk jadikan kebiasaan bila nak asah pensel, bubuh dalam bekas khas. Sebabnya mungkin pergerakan kita pun akan terbatas, tak boleh duk gi mari nak asah pensel dekat tu sampah di belakang. Kalau kelas ustazah yang di sekolah lama, setiap meja murid ada tong sampah. Setiap meja murid ada tong sampah. Sebabnya nak mengelakkan murid bergerak. Tak sewi gi mari tempat orang ko, gi tempat tu sampah belakang ko. Itu kebiasaan. Okey. Mengasah pensel dan bekas khas. Siapa nak cuba buat ayat? Dia bagi ayat 1, pensel sehat telah. Dia mengasah di dalam kelas. Dia mengasah pensel di dalam bekas
Dia mengasah pensel di dalam bekas khas. Tu dah guna dua-dua tu. Kita guna mengasah pensel je dulu, frasa satu. Jangan campur Akid. Guna mengasah pensel. Siapa lagi nak cuba? Bagus Akid. Satu percubaan yang baik. Orang lain? Guna frasa mengasah pensel. Dia mengasah pensel supaya mata pensel itu tajam. Boleh guna. Boleh salin. Dia mengasah pensel supaya mata pensel itu tajam. Salin terus ke? Boleh. Salin terus. Lepas habis kelas ni boleh terus hantar. Dia mengasah. Mengasah. Masa menulis, ingat balik cara menulis huruf. Huruf besar, huruf kecil, ada beza. Huruf yang ada badan sahaja mesti berada di atas garis. Huruf yang ada batang-batangnya mesti panjang. Tinggi. Huruf K mesti ada beza. Huruf K kecil, huruf K besar. Huruf S mesti ada beza. Huruf S kecil mesti separuh garis. S besar atas garis. Tinggi. Saya ulang. Dia mengasah pensel supaya mata pensel itu tajam. Siap? Arif tulis tak Arif? Tahniah Arif, Hafiza boleh masuk kelas pagi ni. Jaga sangat ni Arif. Hafiza boleh masuk kelas. Siap dah? Anaf tulis tak Anaf? Siap dah. Okey, bagus. Ayat 2. Siapa nak cuba? Guna frasa bekas khas. Siapa nak cuba? Guna frasa bekas khas. Seha membuang sisa asah pensel itu ke dalam bekas khas yang disediakan. Seha membuang sisa asah pensel itu ke dalam bekas khas. Jadi 3 ayat lah untuk satu perenggan. Seha membuang sisa asah pensel itu ke dalam bekas khas yang disediakan. Seha Membuang sisa asah pensel itu ke dalam bekas khas supaya ke dalam bekas khas yang disediakan. membuang sisa Asah pensel. Yang awak sebut habuk dia tu lah. Seha membuang sisa asah pensel itu ke dalam bekas khas yang disediakan.
Tak muat tulis sebelah gambar dia tu, sebelah gambar Seha tu. Umar mesti tak muat ni, tulisan Umar besar. Seha membuang sisa asah pensel itu ke dalam bekas khas yang disediakan. Okey, kita tengok gambar 3. Lepas ni awak boleh tengok balik video ni sebab Ustazah rakam, Ustazah akan share dalam grup. Kalau tak ada salin, tengok balik. Tengok gambar 3. Gambar apa tu gambar 3 tu? Buang sampah dalam Tong sampah. tong sampah. Ada seorang murid lelaki dan seorang murid perempuan. Frasa yang dia bagi, pembungkus roti. Frasa kedua dia bagi tong sampah. Dia bagi 2. Jadi kalau kita buat ayat jadi 2 ayat. Jadi kita tambah satu frasa, satu ayat lagi. Siapa nak cuba nak tambah ayat yang tak guna frasa tu? Siapa nak cuba? Ada nak cuba? Ali dan Sarah berjalan ke kantin. Ali dan Sarah berjalan ke kantin. Itu kita buat ayat tambahan supaya perenggan ni ada 3 ayat. Ali dan Sarah berjalan ke kantin. Mereka, cuba kita buat ayat guna pembungkus roti. Siapa nak cuba? Mereka buat ayat guna pembungkus roti. Kalish, nak cuba tak Kalish? Buat ayat guna pembungkus roti. Salin ke Ali dan Sarah tu? Boleh salin. Sambil salin, fikir ayat yang kedua menggunakan frasa pembungkus roti. Siapa nak cuba? Saya. Okey, Trauma. Ali Mereka dan Sarah ke kantin. Mereka membuang pembungkus roti. membuang pembungkus roti. Okey, Ali dan Sarah Ke dalam tong sampah. Ali dan Sarah ke kantin. Mereka membuang pembungkus roti ke dalam tong sampah. kita nak jadikan 2 ayat akid. Akid tu buat tu jadi 1 ayat. Kita nak guna pembungkus roti je. Supaya Umar ayat tadi. Ayat 1, Ali dan Sarah berjalan ke kantin. Lepas tu ayat 2, guna pembungkus roti. Mereka terjumpa pembungkus roti di atas lantai. Ayat 2. Jangan gabung tong sampah tu. Tong sampah tu kita nak buat ayat lain. Mereka terjumpa pembungkus roti di atas lantai. Lepas tu baru kita guna frasa tong sampah yang ketiga, jadikan ayat nombor 3. Mereka kutip lalu membuang ke dalam tong sampah. Jadilah 3 ayat. Sebab untuk satu perenggan, dia kena ada 3 ayat atau lebih. Kalau Akid buat seperti tadi, jadi ayat ya. Faham tak orang lain? Faham.
Satu frasa, satu ayat. Jangan gabung. Ali dan Sarah berjalan ke kantin. Mereka terjumpa pembungkus roti di atas lantai. Kita pun kena jadi kebiasaan. Jumpa sampah, ambil buang tu sampah. Jangan jumpa sampah, sepak. Jumpa sampah, buat tak reti. Buat tak nampak. Jadikan kebiasaan jumpa sampah, ambil. Buang dalam tong sampah. Saya ulang, Ali dan Sarah berjalan ke kantin. Mereka terjumpa pembungkus roti di atas lantai. Mereka kutip lalu membuang ke dalam tong sampah. Boleh kita pergi ke gambar nombor 4. Saya tak ingat nak keruk slide. Gambar keempat. Tengok suasana dalam kelas. Dia bagi frasa kelas bersih. Nombor 1, frasa 2 dia bagi tiada sampah. Jadikan kebiasaan kelas bersih, tiada sampah. Dia bagi 2 frasa tapi kita nak cuba jadikan 3 ayat. Kita buat 1 ayat tambahan. Siapa nak cuba? Cuba je, salah tak apa. Sebab kita belajar. Jangan takut, senyap je. Tunggu je kawan-kawan lain cakap. Tunggu je cikgu cakap. Siapa nak cuba buat ayat tambahan untuk gambar 3? Buat ayat tentang cikgu tu. Cuba. Ahnaf nak cuba? Cikgu? Akilah Husna baru masuk. Nanti Akilah tengok balik video kita. Siapa nak cuba? Adam ada dah kan ni Adam? Adam Sidki? Kau tak makan lagi belakang ni, senyap ya ni. Ustazah makan biskut. Cahaya. Siapa nak cuba buat tambahan? Tak dengar Adam. Okey, cuba Adam. Cikgu mengajar dalam kelas. Bagus. Bagus, tahniah Adam. Kita bagi nama kat cikgu tu. Cikgu apa? Cikgu Murni. Cikgu Murni. Cikgu Norin masuk ke kelas Brilliant. Kita buat ayat 1. Cikgu Norin masuk ke kelas 2 Brilliant. Kemudian ayat yang menggunakan frasa kelas bersih. Beliau memuji keadaan kelas kami yang bersih. Cikgu Nurin masuk ke kelas 2 Brilliant. Beliau memuji kelas kami yang bersih. Tak muak, boleh tulis kat bawah buku tu. Sampai ke bawah. Ataupun awak tulis daripada atas tu lagi.
Cikgu Nurin masuk ke kelas 2 Brilliant. Beliau memuji keadaan kelas kami yang bersih. Okey, buat ayat yang ketiga menggunakan frasa tiada sampah. Siapa nak cuba? Arif, senyap je Arif ni. Kalau dari kelas orang Arif je dengar. Buat ayat guna tiada sampah Arif. Kalau mak kita panggil, kita tak nyaut, dosa ke tak? Kalau cikgu panggil, kita tak nyaut, dosa ke tak? Dosa. Saya cikgu. Okey Kalish, cuba Kalish. Tiada sampah, buat ayat tiada sampah. Cikgu, ayah meminta murid supaya murid sentiasa memastikan kelas bersih. Memastikan kelas bersih. Murid juga perlu pastikan tiada sampah di atas lantai. Bagus. Terima kasih Kalish. Cikgu minta kita guna ganti nama beliau lah. Beliau meminta ayat 1 tadi kan, ayat 1 tadi Cikgu Nurin masuk ke kelas 2 Brilliant. Beliau memuji keadaan kelas kami yang bersih. Beliau minta supaya murid memastikan tiada sampah di dalam kelas. Kamu boleh juga guna ayat sendiri untuk guna frasa tiada sampah. Boleh kelas? Saya ulang sekali lagi. Terima kasih Kalish. Arif nak cuba ke Arif? Tadi Arif. Guna frasa tiada sampah. Saya ulang sekali lagi. Cikgu Nurin masuk ke kelas 2 Brilliant. Beliau memuji keadaan kelas kami yang bersih. Beliau juga, boleh juga guna ayat ni, beliau juga berpuas hati kerana kelas kami tiada sampah. Ataupun boleh juga guna ayat Kalish tadi atau boleh juga guna ayat awak sendiri. Tulis biar jelas dengan kaedah yang Ustazah royak hari tu. Tulisan besar mesti ada beza dengan tulisan kecil. Jadi saya rasa setakat tu dulu. Ada nak tanya? Tak ada. Ustazah ulang sekali lagi untuk perenggan gambar yang ketiga. Cikgu Nurin masuk ke kelas 2 Brilliant. Beliau berpuas hati kerana kelas kami beliau memuji keadaan kelas kami yang bersih. Beliau juga berpuas hati kerana kelas kami tiada sampah. Cikgu. Jadi, ya. Cuba ayat sendiri. Boleh. Boleh juga guna ayat ustazah ataupun guna ayat awak sendiri. Okey, nanti kalau kita buka sekolah pun mungkin perkara ni kita boleh jadikan kebiasaan. Mungkin kita boleh beli tong sampah kecil ke kat kedai Duaya tu. Kedai Eko kita letak kat bawah meja kita. Setiap murid satu tong sampah. Jadikan kebiasaan. Kita asah pensel buang dalam tong sampah kita. Satu bekas khas yang kita sediakan. Barulah tak ada sampah. Dalam meja kita tak ada sampah, dalam kelas kita tak ada sampah. Pengalaman ustazah juga jadikan kebiasaan ni satu contoh di sekolah lama ustazah dulu. Ada seorang murid ni dia
Dia tak biasa buang sampah sendiri, tak biasa sapu sampah sendiri. Jadi bila hari dia bertugas, apa yang dia buat? Sebab dia tak biasa. Dia tak biasa menyapu, dia tak biasa buang sampah. Apa yang dia buat bila hari dia bertugas? Duduk Sebab je. sekolah ustazah dulu sekolah lelaki, tak ada perempuan, semua lelaki. Jadi apa yang dia buat? Pada hari dia bertugas, dia bawa bibik dia. Dia bawa orang gaji dia. Orang gaji dia lah akan menyapu, buang sampah kelas dia, cuci kelas dia. Tak apa dia ada orang gaji. Tapi kita tak usah gitu. Biar jadikan kebiasaan kita jaga kebersihan. Okey, tak ada soalan lagi? Setakat tu dulu, saya rasa. Lepas ni boleh tengok balik video kalau kamu tak sempat nak salin dan terus hantar. Sekali lagi Ustazah ingatkan tulis biar Ustazah nampak tulisan awak dah. Kalau awak rasa pensel awak tu tak tajam, awak pergi asah. Mata dia tajam dan juga guna pensel 2B biar jelas tulisan tu. Kalau tak ada soalan, setakat tu dulu dari Ustazah untuk PDPR Bahasa Melayu kita pada hari ini. Terima kasih, tahniah. Kamu murid-murid hebat yang boleh masuk kelas pada hari ini. Anak-anak bertuah. Setakat tu dulu daripada Ustazah. Yang baik daripada Allah, yang kurang itu adalah daripada kekurangan diri Ustazah sendiri. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 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 Ini Atta dah buku dah. Waalaikumsalam.